Bertemu lagi dalam Awani Pagi. Seperti yang saya maklumkan tadi bahawa hari ini 21 September merupakan Hari Alzheimer Sedunia, dan di samping kita beringat mengenai Hari Alzheimer Sedunia ni yang disambut setiap 21 September, kita juga perlu meningkatkan kesedaran mengenai penyakit ini. Dan ramai mungkin hanya mendengar tentang penyakit ini tapi tidak tahu apa mungkin gejala awal dan cara mencegahnya. Hafizi. Dan bersedia di talian Skype adalah Dr. Nur Azlin Ahmad Tarmizi, pensyarah dan pakar klinikal geriatrik Jabatan Perubatan Dalaman, Fakulti Perubatan Universiti Teknologi MARA. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, Azizi, Bibi. Doktor, first kali sekarang ni berdasarkan apa laporan yang saya dapati daripada media yang melihat kepada penyakit Alzheimer ini, sebenarnya ramai rakyat Malaysia yang menganggap bahawa berlupa yang melibatkan warga emas ni adalah satu perkara yang biasa dan itu adalah proses penuaan yang normal. Tapi sebenarnya mereka tak tahu bahawa warga emas ni telah pun menghadapi penyakit Alzheimer. Jadi kenapa masalah ini masih lagi berlaku? Adakah masyarakat ini masih menganggap mudah ataupun memandang enteng akan penyakit Alzheimer ini dan juga kesan-kesan yang buruk kalau kita mengambil mudah perkara ini, Doktor? Ya, and memang apa yang kita nampak even walaupun dalam kerja saya seharian memang kita nampak di Malaysia pesakit demensia memang hadir jumpa pada kita di peringkat lambat, bukan berkata peringkat lambat. Dan memang kebanyakan sudah bertahun-tahun bersama keluarga di rumah mempunyai simptom demensia. Jadi apa yang kita nampak ini adalah mungkin kurang kesedaran di kalangan rakyat yang di mana lupa-lupa ni memang tidak normal. Bukan satu perkara normal untuk seorang warga emas itu lupa-lupa ataupun ada perubahan pada kehidupan seharian dia. Jadi semua ini kita tidak boleh memandangi sebagai ini satu proses penuaan biasa. Ini sebenarnya tidak normal dan bila ada hadirnya seperti itu memang wajar untuk keluarga ataupun rakan-rakan atau siapa yang berdekatan dengan warga emas itu bawa jumpa doktor. Jadi itulah pentingnya hari kita panggil World Alzheimer Day. Yang World Alzheimer Day ini adalah satu kempen sebenarnya yang di mana kita punya badan antarabangsa iaitu Alzheimer's Disease International sejak 2012 menganjurkan hari World Alzheimer Day. Yang objektifnya paling besar satu kesedaran. Nak sedarkan kepada semua, kepada rakyat, kepada negara, betapa pentingnya demensia dan impaknya demensia kepada semua. Ya, Doktor. Jadi, Okey, Doktor. Maafkan saya. Mungkin Doktor boleh jelaskan apa mungkin tanda-tanda awal penyakit Alzheimer ni. Kita tahu ia bukan saja ramai yang menganggap ialah sebahagian daripada penuaan, tapi sebenarnya apa tanda-tanda penyakit Alzheimer? Adakah orang muda seperti kami boleh kena juga Alzheimer? Kita akui demensia ada yang berlaku pada umur yang muda, tapi lebih daripada 65% memang berlaku pada warga emas, iaitu 60-65 ke atas. Okey. Dan simptom yang lazim berlaku kalau untuk Alzheimer dementia adalah kita lupa. Di mana kita boleh lihat kadang-kadang orang tu lupa mana letak barang. Lepas tu dia letak barang, dia cari-cari mana barang dia. Ataupun dia dah tanya lagi. Dah tanya lagi. Macam ulang-ulang soalan, ulang-ulang cerita. Dan kadang kita boleh melihat dari segi fungsi. Sebelum ni boleh melakukan kerja itu dengan normal. Contohnya boleh membawa kereta dengan normal. Ataupun contohnya boleh memasak dengan normal. Macam mak masak sedap. Masak bertahun-tahun, berpuluhan tahun mak masak sedap. Tapi dalam masa beberapa bulan, setahun ni kurang garam. Tak sedap. Why? Kenapa kan? Kenapa apa perubahan? Adakah mak tidak nampak, mak tidak dengar? Tapi kita kena tengok apa je perubahan yang berlaku. Dan kerana ada juga pesakit demensia, dia berlaku perubahan personality, senang marah, senang emosi, dan juga kalau ada juga selepas itu kalau dah bertambah lagi, dah progress lagi pesakit demensia ni, mungkin ada juga yang lebih agresif, mungkin ada yang mundar-mandir, dan juga mungkin ada juga yang nampak benda yang tiada di situ ataupun dia merasakan sesuatu berlaku tetapi sebenarnya tidak. Dan contohnya mengatakan ada orang ambil duit dia, sebenarnya tak ada pun. Jadi benda itu juga boleh berlaku dalam pesakit demensia.
Doktor, kalau kita lihat statistik pada 2020, Malaysia mempunyai 3.4 juta warga emas atau hampir 11% daripada populasi. Ia bermakna 1 daripada 10 orang penduduk adalah individu yang berumur lebih 60 tahun dan kita dijangka akan mendapat status negara tua pada tahun 2030. Dan adakah dengan mendapat status ini pada tahun 2030 nanti, apa perkara-perkara yang mungkin kita perlu titik beratkan supaya penyakit Alzheimer ini tidak ada pandang enteng dan juga sokongan kepada masyarakat dalam menyedarkan mengenai perkara ini perlu dipertingkatkan, ataupun sokongan jenis yang bagaimana, infrastruktur ke? Jadi memang sokongan untuk kesihatan warga emas ni bukanlah perlu pelbagai aspek. Satu di peringkat rakyat, satu di peringkat kerajaan juga dari segi pihak Kementerian Kesihatan Malaysia itu sendiri, dan juga ada sokongan kepada warga emas itu. Semestinya penjagaan warga emas ni bukan tanggungjawab hanya pada keluarga, tapi kepada keluarga, masyarakat dan juga negara kita sendiri. Ya, doktor, bolehkah kita mencegah penyakit Alzheimer ni, doktor? Ya, jadi pencegahan memang ramai. Kita takut dengan untuk dapat demensia apa yang kita boleh cegah. Jadi kita kena tengok pada risiko-risiko. Dan ada tak risiko yang boleh diubah ataupun risiko yang tidak boleh diubah. Jadi risiko paling besar untuk dapat demensia adalah umur lah. Umur tu memang tak dapat nak diubah. Jadi itu memang akan berlaku lah. Dan risiko lain yang tidak boleh diubah contohnya genetik. Itu pun tidak boleh diubah. Tetapi memang ada pada tahun ini memang report telah keluarkan ada lebih kurang hampir 12 faktor-faktor risiko-risiko yang boleh ubah. Dan kalau kita tengok faktor ubah ni kalau di peringkat awal kehidupan, iaitu di peringkat awal maksudnya di umur belasan tahun dan di kecil lebih tu adalah faktor pendidikan. Dan kita dapat lihat sesiapa yang mempunyai pendidikan yang tinggi kurang risiko untuk mendapat demensia. Jadi ini penting di peringkat negara untuk kita memastikan kita punya rakyat pergi sekolah rendah, pergi sekolah menengah untuk mendapat pendidikan yang tinggi. Di peringkat umur pertengahan, kita penting untuk mengelakkan dan mengurangkan risiko untuk dapat demensia ni, kena jaga darah tinggi, kena jaga kencing manis, mengelakkan obesiti, kurangkan alkohol, kurangkan merokok, dan sekiranya ada masalah pendengaran, benda itu perlu diuruskan. Di peringkat hujung umur, bukanlah hujung, di peringkat lebih berumur, kita mesti mengelakkan depresi, mengelakkan keseorangan. Bila kita keseorangan itu memang akan boleh meningkatkan risiko mendapat depresi dan seterusnya mendapat demensia. Mesti kekal aktif. Jadi kadang-kadang kita bila saya banyak kali kita jumpa dengan pesakit yang dah tua, dah pencen, doktor duduk saja. Kita tak boleh. Kita mesti kekal aktif. Di mana ada saranan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk teruskan exercise, buat. Cari aktiviti yang suka, teruskan buat. Jangan bila dah pencen tu duduk. Kan? Jangan dah pencen tu berehat saja dan semua kerja. Anak-anak ataupun orang lain yang buatkan. Tapi tidak boleh begitu. Kita mesti kekal aktif, teruskan bereksersis, jaga pemakanan. Jadi pemakanan pun sangat penting untuk gaya hidup sihat untuk mengelakkan mendapat komplikasi kardiovaskular. Kita tahu kan dengan penjagaan pemakanan dan juga gaya hidup sihat dapat mengurangkan risiko yang saya sebutkan tadi, iaitu darah tinggi, obesiti, kencing manis. Jadi kita tidak boleh lari daripada elemen-elemen penting seperti itu. Doktor, dalam masa yang sama juga kita nak tahu apa rawatan untuk penyakit ini? Jadi rawatan untuk penyakit demensia ni dia memang kita bahagikan kepada dua lah. Di mana ada farmakologi iaitu ubat dan juga non-farmakologi tanpa ubat. Terus terang saya mengatakan demensia adalah satu penyakit progresif yang tak ada ubat untuk rawat. Maksudnya nak sembuh untuk jadi normal semula itu sampai ke sekarang ini tiada. Tetapi kita ada rawatan untuk meningkatkan fungsi kognitif yang sedia ada. Kita macam boost je lah, macam boost. Jadi kita perlu kalau yang bukan farmakologi, memang kita menekankan kepentingan untuk yang saya cakap tadi, iaitu untuk kekal aktif.
kena pergi fisioterapi, mesti exercise. Kita ada lawatan-lawatan kognitif terapi di mana kita akan stimulate minda dan fikiran. Tapi benda ini perlu diteruskan di rumah. Bukan setakat di hospital hadir sesi occupational therapy tu balik duduk diam. Tak boleh kan? Kita perlu bantuan sokongan keluarga, komuniti untuk terus menstimulatekan pesakit demensia di rumah. Selain itu penting juga dalam pesakit demensia ni penjagaan. Bila sudah sampai ke tahap especially moderate severe ataupun severe, sebenarnya saya katakan tadi, penyakit demensia ni memang penyakit yang progresif. Semakin lama, dia memerlukan penjagaan. Jadi penjagaan ini juga satu bahagian rawatan kepada pesakit demensia. Di mana kita memang memerlukan sokongan daripada keluarga, daripada komuniti, daripada kerajaan untuk menjaga pesakit-pesakit ini di rumah. Sebab mereka pada ketika itu kalau sudah severe, even perlu ke tandas, makan, semua pun perlukan bantuan. Dan ubat memang ada. Seperti mana saya katakan, ubat-ubat yang kita gunakan untuk meningkatkan fungsi kognitif dan juga ubat-ubat yang ada adalah untuk membantu merawat simptom-simptom lain. Sebenarnya saya kata tadi, kadang-kadang ada juga sakit demensia yang agresif atau berhalusinasi ataupun ada juga yang ada depresi. Jadi sakit-sakit itu ada juga rawatan ubat yang kita boleh berikan untuk mereka. Ya, doktor, kalau Alzheimer ini atau demensia tu kesan lebih awal, adakah ia boleh membantu rawatan, doktor? Boleh. Sebenarnya dari segi peringkat awal, sebab sebenarnya saya katakan penyakit demensia ni satu penyakit yang progresif tapi secara perlahan. Jadi bila kita boleh mendapat diagnosis tu di peringkat awal, banyak perkara yang kita boleh buat. Dari segi terapi tu, kalau kita kata kita nak buat fisioterapi dengan dia, kita nak buat terapi dengan bawah occupational dengan dia, pada peringkat awal dan dekat pertengahan, mereka banyak boleh lagi berurusan dengan kita. Mereka boleh lagi faham arahan. Kalau di peringkat severe tu, kadang-kadang susah untuk kita buat terapi seperti ini. Dan juga untuk, yes. Sorry doktor, tapi untuk kita nak kesan peringkat awal tu, dia agak sukar doktor. So doktor mungkin boleh terangkan mengenai tanda-tanda yang mungkin pesakit sendiri boleh detect, kata oh saya ada Alzheimer ataupun demensia ni. Saya dari segi sakit demensia ni kan, ini satu penyakit yang unik lah. Okay. Dia nak kata kalau pesakit tu yang 100% nampak tu agak susah juga lah. Dia memang dua-dua. Jadi menyebabkan kalau pesakit datang kat klinik, memang kita susah untuk mengatakan di demensia tidak ataupun hanya berdasarkan cerita pesakit. Kita mesti ada orang kedua yang rapat dengan dia. Mungkin dia paling dekat keluarga lah. Kalau dia ada keluarga, orang yang terdekat, rakan, jiran atau seperti apa. Jadi nak kata perlulah pemantauan juga daripada orang sekitar untuk memberi input. Ada perubahan pada orang ini. Seperti yang saya katakan tadi, ada stadium awal juga bergantung pada jenis demensia. Jadi kalau kita bercerita mengenai Alzheimer demensia, jadi peringkat simptom yang awal memang adalah perkara yang amnestik ataupun berkaitan dengan lupa-lupa. Jadi dia lupa-lupa benda yang baru berlaku. Dia lupa-lupa mana dia tak barang, lupa-lupa mana dia mungkin mana dia nak cerita dan sebagainya. Jadi benda yang baru lah dia akan lupa. Itu antara simptom-simptom awal untuk Alzheimer demensia. Dan juga perubahan perangai itu lah, perubahan kemampuan mesti di-highlight. Okey, Dr. Norazlin, secara ringkasnya hari ini 21 September, mengapa kesemua pada kita perlu mengingati Hari Alzheimer ini dan apa kepentingan ia diadakan setiap 21 September, Doktor? Ya, sebenarnya saya katakan tadi, World Alzheimer Day ni penting sebab kita objektif kita memang nak meningkatkan kesedaran tentang demensia kepada semua. Di mana saya sebut tadi, di mana kita punya tema untuk World Alzheimer Day pada tahun ini adalah Let's Talk About Dementia. Kita nak semua orang berbicara tentang demensia bukan sebab nak kepoci, tapi untuk meningkatkan kesedaran supaya semua orang berbicara tentang dia, semua orang mencari ilmu tentangnya. Jadi boleh meningkatkan di kalangan masyarakat. Jadi bila tingkat kesedaran itu, kita mengharapkan di Malaysia ni, di mana lambat berdatang ke doktor, mungkin kita mengharapkan mereka datang lebih awal kepada kita.
Okey, baiklah. Terima kasih Dr. Nur Azlin Ahmad Tarmizi, pensyarah dan pakar klinikal geriatrik Jabatan Perubatan Dalaman Fakulti Perubatan Universiti Teknologi Mara atas perkongsian itu tadi. Diharapkan insight yang kami bawakan pada hari ini dapat memberi sedikit sebanyak kesedaran kepada orang ramai untuk galakkan perbincangan mengenai Alzheimer dan juga demensia ini secara berkala untuk memastikan bahawa kita tidak alpa, dan kalau kata ada individu sekeliling kita ada penyakit tersebut, kita boleh notify kepada dia ataupun beritahu kepada dia mengenai perkara itu, dan untuk mendapatkan rawatan lanjut, rujuk kepada pakar dan sebagainya. Jadi Gigi, perlu ada komunikasi secara terus antara kita, jangan duduk berseorangan kerana kesepian itu menyakitkan. Baik. Dan kita harapkan itu sahaja perkongsian dapat kami bawakan di awal ni pagi ini. Saya Hafizah Zaman Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.